Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Pagi, segmen khas realiti rakyat pemulihan bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman. Dan pemulihan akibat COVID-19 merupakan peringkat terpenting dalam usaha memastikan negara dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya. Ia menuntut kita menyesuaikan diri dengan kelaziman baharu dalam apa jua keadaan sekalipun, dan fasa ini juga membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi. Ini termasuklah melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat COVID-19. Dan kami di Extra Awani membawakan segmen realiti rakyat pemulihan yang memberi tumpuan kepada usaha pelbagai lapisan masyarakat mendepani cabaran pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 mengakibatkan banyak perkara berubah. Antaranya kita terpaksa mengadaptasi dengan kelaziman baharu, dan ini juga termasuklah dengan menghadkan pergerakan perjalanan. Pada satu masa dahulu kita langsung tidak boleh keluar selain daripada mendapatkan bekalan asas makanan ataupun perubatan. Tetapi dalam masa yang sama, aktiviti-aktiviti lain seperti melancong ke luar negara juga tidak dibenarkan. Soal pelancongan melancong ke luar negara itu satu perkara lain, tetapi bagi mereka yang sebenarnya mencari rezeki, merantau, berkelana di bumi asing di luar negara ini juga, mereka juga terbatas pergerakannya. Dan ini juga yang berlaku kepada salah seorang rakyat Malaysia, Amirul Hafiz Afidin, yang terkandas, bukan terkandas sebenarnya, tapi tidak boleh ke luar negara untuk bekerja di sana. Dan untuk itu kita nak bersama dengan Amirul Hafiz melalui Skype ketika ini. Assalamualaikum Amirul, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Amirul, untuk permulaan, bagaimana Amirul berdepan dengan cabaran untuk apabila tidak dibenarkan ke luar negara untuk bekerja? Buat pertama kali pada awal COVID tu, kami pun macam terkejut jugalah tak boleh balik ke tempat kami bekerja kan di Melbourne, Australia. Dan kemudian kami cuba dengan menjual, buat pertama kali tu kami cuba jual, masa tu tengah COVID, kami jual sanitizer, kami jual face mask. Dan saya masa puasa saya ada jual air, saya ada jual kuih, karipap, teri muka dan sebagainya. Last kali kami masa dah nak habis raya tu, kami terfikir macam kena jual keperluan juga. Lepas tu barulah kami bermulanya dengan jual keperluan seperti bawang, barang-barang kering yang lain, ubi kentang dan sebagainya. Ya, ketika PKP juga kita lihat ramai yang berdepan dengan soal pengangguran, kehilangan kerja ataupun pemotongan gaji. Tapi dalam masa yang sama, ini juga apa yang dilakukan oleh Amirul juga menunjukkan survival ataupun ikhtiar untuk kita menyediakan makanan di atas meja. Jadi bagaimana daripada pelbagai perkara yang Amirul sebutkan tadi, jual face mask, jual hand sanitizer, macam mana boleh wujudnya sebuah perniagaan yang bawang king ini, yang ketika ini sudah saya kira berkembang perniagaannya? Macam sebab kami fikir dengan kami try cuba jual hand sanitizer, face mask semua, air dengan jual karipap, tapi macam dia tidak dia mati juga masa COVID ni. Tapi bila kami cuba jual barang keperluan asas, yang barang yang digunakan hari-hari oleh setiap isi rumah di Malaysia, walaupun restoran, mak-mak, makcik-makcik dekat rumah, mereka semua guna bawang. Lepas tu kami cuba masuklah sekali, barang ni sustain. Ini benda produk yang sustain masa dia macam kita cakap kalis ekonomi. Orang cakap dah kalau ekonomi ni kalis COVID. Kalau kalis COVID mesti kalis ekonomi. Diorang kata sebab situasi COVID ni lagi teruk kan daripada ekonomi 1998 masa tu. So itulah saya rasa macam benda ni boleh sustain. Boleh Amirul perincikan lagi perniagaan bawang Amirul ini, sebab saya lihat daripada gambar-gambar yang dikongsikan jumlahnya agak besar dan juga Amirul menyediakan perkhidmatan penghantaran. Yes, benar. Ya. Jadi awal-awal tu kami punya ada jual produk kering macam cili kering, ubi kentang, bawang besar, bawang putih, ada halia, ada kacang tanah. So basically macam contoh peniaga nasi lemak. Dalam sambal dia ada pakai cili kering. So kami ada buat cili kering.
Dia ada pakai bawang besar, kami provide bawang besar. Lepas tu dia punya nasi lemak pun ada jual kari puff. Dia pakai ubi kentang kan, ubi kentang dalam kari puff dia, isi dia. Jadi kami pun provide ubi kentang. Jadi satu stall nasi lemak tu kami dah providekan macam-macam untuk makcik tu. Makcik tu dah tak perlu pergi beratur dekat pasar raya pagi-pagi, dah tak perlu bangun pagi-pagi, perlu isi minyak pagi-pagi. Kami hantar terus kat gerai dia ataupun dekat tempat perkosian makanan dia kan, dekat rumah ke, dekat mana. So dah mudahlah untuk kami punya klien, lagi-lagi yang orang-orang yang dah berumur kan kita cakap. Mana mana dapat bekalan-bekalan ni, Amirul? Bekalan-bekalan ni buat kali pertama kami dapat dekat supplier-supplier yang berada di Malaysia. Kemudian kami dah sampai satu tahap kami ambil barang sendiri dengan membawa masuk sendiri daripada negara luar seperti India, China, Egypt ataupun Pakistan. Baik Amirul, mungkin selain daripada perkhidmatan untuk menghantar bawang itu ke rumah-rumah pelanggan dan pengguna akhir, selain daripada itu mungkin satu keistimewaan atau tarikan terhadap perusahaan bawang ini adalah namanya sendiri, Bawang King, yang ada agak catchy, yang mungkin berbeza. Jadi itu adalah salah satu teknik pemasaran. Boleh Amirul ceritakan teknik pemasaran yang dijalankan? Mungkin ada gunakan platform dalam talian dan sebagainya? Macam platform pemasaran kami ada menggunakan social media. Tapi this is a game of macam it's like sebab dia bawang tak ada apa-apa kita nak compare, macam dia buka rumah, dia buka emas, dia just bawang macam semua bawang sama, tak ada bawang ni lagi cantik, bawang ni lagi buruk, bawang ni lagi sedap, bawang ni lagi tak sedap, semua bawang sama. It's just a game of reaching more people. Kita reach more people, kita dapat lagi banyak jualan lah untuk dalam bawang ni. Lepas tu kita cuba dekat social media macam Facebook dan Instagram. But mostly semua offline. I realize semua offline lah. Banyak semua offline yang kita just reach more kedai-kedai, reach more tempat-tempat pemborong. Alhamdulillah lah. Setakat ni jualan masih laris sehingga hari ini. Sudah 3 bulan kami beroperasi. Ya, jadi untuk capai ataupun nak menghubungi kedai-kedai offline seperti yang dikatakan Amirul tadi, mungkin ada sedikit cabarannya, terutamanya apabila PKP berlaku. Kebanyakannya kita lihat perniagaan perusahaan bergerak ke dalam talian online, tetapi bagi Amirul masih banyak lagi tumpuannya pada offline. Jadi bagaimana hubungan ataupun pencapaian terhadap perniagaan-perniagaan pengguna akhir on the ground dapat dijalankan ketika PKP? So masa PKP tu actually dia macam peniaga-peniaga muncik ni mereka boleh beroperasi masa PKP sebab diorang barang keperluan asas. Jadi diorang ni pun ada Facebook juga. So actually online tu dia connectkan kita. Connectkan between us, the supplier and the peruncit ataupun pemborong. So daripada situ diorang message dan kemudian kita akan jumpa offline. Yelah, basically online actually give us an impact jugalah. Sebanyak membantu kita dalam jualan kita sebab dia connectkan kita between the supplier and the peruncit ataupun pemborong. Daripada situ kita ada penjumpaan dan diorang tengok barang dan kemudian kita dah dapat lock diorang. Amirul, sebelum PKP bermula, Amirul bekerja di luar negara, di Australia sebagai jurutera. Daripada seorang jurutera kepada pengusaha bawang. Itu antara survival yang perlu dilakukan oleh kita semua dalam kita menepani cabaran COVID-19. Tapi melihat ke hadapan, kalau dalam tempoh 3 bulan ini, sejak 3 bulan pertama PKP pun sudah ada perniagaan yang alhamdulillah saya kira mampu menampung kehidupan. Bagaimana Amirul melihat di masa hadapan? Kerana kita tidak pasti bila sempadan akan dibuka dan melihat kepada kejayaan yang ada ketika ini dalam perusahaan ataupun perniagaan Bawang King ini, adakah mungkin ini langkah seterusnya ataupun mungkin ini kerjaya seterusnya? Mungkin juga boleh kata ini kerjaya saya seterusnya sebab saya perasan kejayaan ni perusahaan ini, bisnes ni dapat membantu lebih ramai orang. Saya dapat membuka lebih banyak peluang dengan sahabat-sahabat saya walaupun orang yang saya kenali dan saya tidak kenali. Mereka juga dapat menjalani pendapatan bersama saya. Walaupun saya faham saya pun kehilangan punca pendapatan di luar negara. Saya pun buat 3 bulan tiada apa-apa pendapatan, tiada apa-apa duit, income yang masuk. Jadi saya faham, saya cakap saya boleh lakukan benda ni walaupun saya tak ada apa-apa punca pendapatan dengan modal yang rendah. Lepas tu kita pun
orang lain pun boleh juga buat sama dengan saya. Ada kami punya ejen yang kalau seorang Tuan Abu Bakar di Bangi pun dia telah berjaya dapat dalam 300-400 konsisten setiap bulan dengan hanya menjual bawang tanpa membawa dan menyimpan bawang. Kami juga yang hantarkan semua. Amirul, sebagai anak muda mungkin boleh kongsikan sedikit nasihat kepada anak muda lain di luar sana yang juga mungkin dalam posisi yang sama, hilang punca pendapatan dan mungkin ada idea untuk menceburi dalam bidang keusahawanan tapi sedikit takut ataupun mungkin ada faktor lain, stigma daripada keluarga, daripada masyarakat untuk menceburi bidang keusahawanan, terutamanya dalam menjual barang-barang keperluan ini. Mungkin ada lagi stigma dalam masyarakat kita. Apa nasihat Amirul sendiri? Nasihat saya harap macam orang muda tak perlulah takut kan. Sebab benda ni yang penting modal kita tak banyak, kita boleh take the risk, minimize the risk, kita jalan terus. Kita muda lagi, kita banyak lagi masa. Walaupun kita gagal dalam dekat umur 30, kita masih ada lagi 20 tahun lagi, tak perlu takut. Saya baru 26 tahun, saya banyak, walaupun saya gagal umur saya 30 tahun, saya tidak perlu takut. Saya ada lagi 20 tahun, 10 tahun untuk saya terus mengejar kejayaan yang kami nak. Ya, betul Amirul. Kegagalan sebenar adalah apabila kita berhenti mencuba untuk berjaya. Amirul, saya rasa ini soalan paling penting ni sekali. Berapa harganya dan berapa dekat kawasan mana nak hantar? Mungkin lepas ni kita pun boleh menggunakan perkhidmatan Amirul. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh kami hantar direct ke rumah saya. Kami ada buat penghantaran ke Lembah Kelang, seluruh Lembah Kelang, Selangor. Mostly kami punya, kita buat masa ni bawang king cawangan di Shah Alam. Kami baru buka dekat Bangi minggu lepas dengan dekat Ijuk Kuala Selangor minggu lepas. Bawang king ada. So Kemaman akan minggu hadapan kami akan buka bawang king Kemaman. Semua dah ada. Semua ni yang orang-orang yang hilang punca pendapatan masa COVID kemudian buat sama-sama dengan kami suggest kita buka store sama-sama. Inilah definisi sebenar kita jaga kita. Ya, benar. Kita jaga kita. Siapa-siapa boleh. Benda ni tak ada orang. Tiada paksaan. Siapa-siapa boleh. Dia buat, dapat. Betul. Dan rancangan Amirul untuk mengembang ke negeri-negeri lain, mungkin ada sedikit ataupun boleh kongsikan apa idea ataupun inisiatif yang dijalankan Amirul untuk menghubungi premis-premis perniagaan ataupun pelanggan akhir di negeri-negeri lain. Itu dilihat sebagai satu langkah yang agak besar untuk Bawang King. Apa tips-tips yang boleh Amirul kongsikan, apa inisiatif yang dijalankan di Bawang King? Masa ni kami just mencari pemborong. Macam contohnya ada pemborong telur dekat kawasan Pantai Timur ke. Dan diorang memang dah ada store, dah ada warehouse. Jadi apa kami buat ialah kami letak sahaja produk kami letak barang-barang kering kami dalam store mereka. Dia boleh kata macam consignment. Kita letak je dan dalam masa yang sama jualan diorang akan meningkat dan akan membantu kami juga. So boleh kata kedua-dua belah pihak menang lah kan. Pihak mereka tambah jualan, pihak kami pun laris habis produk. Terima kasih Amirul berkongsi pengalaman dan juga cerita. Saya kira ini satu kisah inspirasi sebenarnya. Bagaimana seorang anak muda yang berhadapan dengan cabaran kehilangan pekerjaan, tidak boleh ke luar negara untuk kembali menyambung pekerjaan, bukan terpaksa tapi menggunakan apa yang ada, kemahiran yang ada dan juga mungkin jaringan networking yang ada untuk terus survive dan juga dalam masa sama membantu mereka yang senasib. Kira ada hampir berapa juta rakyat Malaysia ini yang senasib yang berhadapan dengan risiko sama. Terima kasih Amirul di atas perkongsian tersebut. Dalam masa 3 bulan, 4 bulan saja perniagaan telah berkembang, memilih produk yang betul, bagaimana kita mampu sebenarnya untuk bangkit kembali dalam fasa pemulihan ini. Terima kasih Amirul Hafiz Fidin, pengasas Bawang King di atas perkongsian tersebut. Yap, dan selepas ini kita nak lihat pula kepada industri pelancongan di Selangor. Bagaimana PKP selain daripada memberi peluang kita untuk memperbaharui punca pendapatan kita, apa idea-idea baru kita untuk cuba, tetapi dalam masa yang sama mungkin juga boleh ubah corak pelancongan dan ubah trend perniagaan di luar sana. Kita nak saksikan selepas kita kembali berehat seketika.
Bertemu kembali di segmen Realiti Rakyat Pemulihan bersama saya Naila dan Hakim, dan tadi kami bawakan kisah inspirasi bagaimana memanfaatkan peluang dalam krisis COVID-19 ini. Dan apabila kerajaan mengumumkan lanjutan PKP pemulihan sehingga hujung tahun, mungkin ramai yang agak kecewa, terutamanya apabila rancangan-rancangan untuk melancong ke luar negara terpaksa dibatalkan melihat kepada situasi COVID-19 dalam dan luar negara masih lagi tak ada tanda reda. Tetapi ini bagi kita peluang untuk sebenarnya meneroka tempat-tempat, destinasi dan juga produk pelancongan dalam negara kita sendiri yang mungkin kita tak tahu, kita tak sedar sebelum ini. Dan itu antara inisiatif yang digerakkan di Selangor untuk mempromosikan tempat-tempat pelancongan yang mungkin kita tak sedar sebenarnya ada tempat-tempat menarik. Jadi pagi ini kita nak terus bersama dengan Pengurus Besar Tourism Selangor, Encik Azrul Shah Muhammad, yang sudah bersedia menerusi Skype untuk ceritakan trend perubahan pelancongan dalam Selangor yang mungkin telah berubah sejak kita memasuki fasa pemulihan ini. Semakin ramai yang melancong dalam negara, terutamanya mungkin mereka rasa terpaksa. Itu mungkin pada awalnya melihat kepada penutupan sempadan keluar negara, tetapi ini menjadi satu manfaat terutamanya buat badan-badan seperti agensi Tourism Selangor. Boleh ceritakan trend mungkin dah berubah sejak PKP pemulihan ini terutamanya di Selangor, bagaimana Encik Azrul? Terima kasih Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua rakyat Malaysia dan khususnya negeri Selangor. Untuk pengetahuan semua, apabila berlaku pandemik COVID-19 dalam PKP pemulihan ini, kita lihat industri pelancongan ini tertumpu kepada domestik. Jadi bila sebelum ini kita mendengar orang bercerita tentang keindahan luar negara, kita tanpa sedar, sebagai contoh, di Selangor sendiri menawarkan pelbagai tempat yang menarik. Sebab kalau kita secara logiknya, apabila mendarat di airport ni adalah di KLIA. KLIA adalah Sepang, sama ada KLIA ataupun KLIA 2. Jadi kita lihat trend-trend pelancong dalam negeri ini fokus kepada pergi hanya di sekitar yang mana mereka rasa bercuti perlu beberapa hari saja. Jadi kita lihat trend banyak taman tema, banyak pihak hotel, tempahan habis Naila. Jadi kita lihat di sini secara mendadak permintaan, dan pada saya ianya adalah satu perkembangan yang sangat positif untuk pelancongan dalam negeri, khususnya tourism Selangor dan juga industri pelancongan di Selangor. Itulah yang senario yang berlaku sekarang. Saya rasa Naila pun teruja untuk melancong kan. Ya, jadi betul. datang ke Selangor. Kalau Naila teruja kalau ada yang nak ada bawa. Okey, Cik Azrul, tadi Cik Azrul sebut di satu perkembangan baik. Mungkin ada sedikit dapatan angka ataupun data berkenaan dengan kedatangan pelancong di negeri Selangor, dan apakah contoh destinasi di Selangor ini yang mendapat tumpuan? Okey, terima kasih Cik Hakim. Jadi untuk pengetahuan Encik Hakim dan Naila, sebenarnya data ni kita sedang masih mengumpul untuk tahun ini. Kita sasarkan sebenarnya sebelum ini lebih kurang 8 juta. Tapi kerana bila berlaku PKP, kita sasarkan 6 juta pelancong. Jadi di sini kita melihat Encik Hakim, sebagai contoh saya bagi daerah Untuk pengetahuan semua rakyat Malaysia, kita ada 9 buah daerah di Selangor dan ada 12 PBC. Jadi sebagai contoh di daerah Kuala Selangor, kita ada Sky Mirror. Sky Mirror ni untuk pengetahuan Hakim dan Naila, Sky Mirror ni ada di 2 buah negara saja. Satu di Bolivia, satu di Malaysia, dan ianya di Kuala Selangor. Dan seterusnya kita ada Blue Tears. Blue Tears ni adalah satu hidupan yang bernama alga. Dia menghasilkan warna biru. Apabila kita naik bot waktu malam, kita lihat laut tu diterangi oleh cahaya warna biru, sebab itu dipanggil nama Blue Tears. Sama ada dia menangis ke tidak, saya tak pasti. Walau bagaimanapun, kita juga ada homestay Sungai Sirih di daerah Kuala Selangor, dan seterusnya kita pergi ke daerah Sabak Benam. Dan ramai tidak ketahui bahawa Selangor mempunyai sawah padi yang agak luas, berada di daerah Sabak Benam di Sekincan. Dan kalau Hakim dan Naila berkesempatan pergi ke Instagram kami, iaitu Discover Selangor, dan juga Selangor.travel, terdapat ramai malah selebriti dan juga rakyat Malaysia yang mengambil gambar di sawah padi, dan ada yang
breakfast di sawah padi. Jadi di sini kita melihat itu adalah satu tarikan pelancongan. Kita juga ada ladang teh Martal. Selama ni kita tak tahu Selangor ada ladang teh. Boleh pergi di daerah Sabak Benam. Dan seterusnya kita ada homestay Sungai Haji Dorani. Homestay Sungai Haji Dorani antara homestay yang memaparkan keunikan. Kita boleh bersarapan di situ, mencara orang kampung, kita makan tengah hari cara orang kampung, dan juga kita makan malam cara orang kampung. Hidup seperti orang kampung. Kita namakan experiential tourism. Dan seterusnya daerah Hulu Selangor, kalau bagi penggemar, kalau Hakim gemar aktiviti sukan ekstrim, kita ada water tubing, kita ada white water rafting, dan yang paling menarik kita ada paragliding. So paragliding ni bagi yang berminat, memang ada di daerah Hulu Selangor, dinamakan Kelab Paragliding Kuala Kubu Baru. Jadi di situ kita melihat paragliding ni satu tarikan. Dan seterusnya kita ada bengkel experiential tourism seperti bengkel pembuatan keris dan parang. Kita selalu orang kata melihat keris, kita melihat parang, tapi kita tak tengok cara pembuatannya. Kita boleh alami experiential tourism tu. Dan seterusnya di daerah Kuala Langat, yang ini lebih menarik kerana Kuala Langat ni, orang tidak ketahui Kuala Langat ni dia sebenarnya berjiran dengan Sepang. Jadi apabila, sebagai contoh, Garuda Cove Discovery Park baru saja dibangunkan oleh Garuda Land, dan seterusnya ada Paya Indah Discovery Wetland, dan kita ada Taman Rekreasi Paya Bakau Kampung Sijangkang. Dan manakala untuk daerah Kelang pula, kita mempunyai Pulau Ketam. Siapa kata Selangor tak ada pulau? Sebenarnya Selangor banyak pulau. Ada Pulau Ketam, Pulau Angsa, dan segala tarikan tersendiri. Cik Azrul, mungkin itu jenis-jenis pusat pelancongan outdoor, dan memang Hakim sangat berminat dengan aktiviti sukan ekstrim. Tapi kalau ada mungkin cadangan untuk pelancongan yang berasaskan makanan, boleh cadangkan kepada saya. Tetapi kita nak lihat kepada mungkin trend pelancongan yang sedikit berbeza sekarang. Kita nak tahu selain daripada pusat-pusat pelancongan outdoor, indoor pula bagaimana? Contohnya muzium, galeri seni, ini juga menjadi tumpuan orang ramai terutamanya di Selangor. Mungkin ramai juga yang tak tahu wujudnya muzium-muzium yang sebelum ini tak pernah dengar, dan juga dalam kita meraihkan bulan kemerdekaan sebelum ini dan juga Hari Malaysia yang akan datang, mungkin ini masa yang terbaik untuk kita menyelami sejarah negara kita di beberapa muzium di Selangor yang mungkin kita tak tahu. Mungkin Encik Azrul boleh kongsikan. Terima kasih. Cik Laila, pada saya mudah. Kalau kita lihat di luar negara, muzium-muzium ini adalah satu tarikan yang besar. Sebagai contoh di Perancis, di Itali dan pelbagai negara lagi. Di Malaysia, kita juga tak kurang hebatnya. Sebenarnya peminat untuk yang mengunjungi muzium ini ada. Dan dia adalah punya niche ataupun kita kelompok tertentu. Tapi kita harus ingat, untuk memastikan orang berminat pergi muzium, perlu ada pameran-pameran. Perlu ada juga sesuatu yang unik dan juga ada sesuatu unsur sejarah. Tadi Naila beritahu tentang menghayati kemerdekaan yang baru kita sambut, kemerdekaan yang ke-63. Pada kami lah di Tourism Selangor, kami telah menyediakan list produk muzium yang untuk dilawati, kerana ianya bukan saja menyediakan tentang semangat patriotisme, ia juga untuk memberitahu kepada pengunjung tentang susur galur negeri Selangor itu sendiri. Sebagai contoh, kita ada 5 muzium terbaik di Selangor untuk dilawati. Kita ada Muzium Institut Jugra di Kuala Langat. Kita ada Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz di Kelang. Kita ada Muzium Kuala Selangor di Kuala Selangor. Dan seterusnya ada Pusat Warisan Kajang di Kajang. Dan juga Muzium Sultan Alam Shah di Petaling. Jadi di sini, susunan muzium-muzium ni sebenarnya kalau kita lihat sebagai contoh di Kelang, kami ada satu program dinamakan Royal Kelang Town Heritage Walk, di mana di situ akan pergi kepada tempat, kita akan bermula daripada Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz, Kelang. Di situ apabila kita membawa para pelajar daripada universiti, sekolah menengah dan juga pihak-pihak agensi sama ada kerajaan atau swasta, mereka teruja melihat ada galeri diraja sebegitu. Yang begitu, produknya begitu hebat, dan malah sistem audio visual di sana pun sama dengan apa yang terdapat di negeri-negeri lain dan juga di negara luar. Dan sebagai contoh, saya memang suka membara, Naila ada Hakim. Sebagai contoh, kalau kita sebut negara-negara, orang selalu bangga dengan bila mereka pergi muzium
di luar. Tapi mereka lupa, muzium kita tak kurang hebatnya. Cuma minat tu perlu didorong dengan rasa patriotisme dan juga perlu tahu susul galur negeri tu. Ya. Kita kena tahu kita punya salah silah negara dan negeri. Itu yang penting pada saya. Itu sajalah. Tempoh waktu yang baik dalam kita menghayati bulan kemerdekaan dan tak lama lagi pun 16 September Hari Malaysia, 31 Ogos lepas Hari Kemerdekaan. Jadi ini waktu yang baik untuk kita bukan sahaja menuju ke pusat-pusat ataupun tarikan pelancongan berasaskan makanan ataupun aktiviti fizikal ataupun aktiviti lasak, tapi juga untuk kita memahami susur galur sejarah dan juga menghayati erti perjuangan kemerdekaan itu. Terima kasih Encik Azharul Shah Muhammad, Pengurus Besar Tourism Selangor, bercakap mengenai trend pelancongan baharu di Selangor ini yang muzium salah satunya di atas perkongsian tersebut. Baik, saya kira untuk itu saja Realiti Rakyat Pemulihan. Saya Hakim Rahman Dan saya Naila Huda. Salam hormat. Bye.